السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى هدرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العظام لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا وسدد قلوبنا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربي زدنا علما وارزقنا فهما لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملا أركان عرش الله العظيم وقامت به أوامر الله العظيم أن تصلي على مولانا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم قدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيننا وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومنامه واجعله يا ربي روحا لذاتي من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة عظيم. أما بعد. Alhamdulillah tuan-tuan ikhwan al-muslimin rahimakumullah. Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi dapat kita bertemu dengan taufik hidayah Allah taala dalam majlis pengajian pada pagi ini. Mudah-mudahan seperti biasa kita mengharap beroleh keredaan dan kasih sayang dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sambungan pada pengajian kita dalam kitab Mukhtasar Ibn Abi Jamrah ya. Kita sedang membincangkan hadis yang kedua. Pada di sini pada tulisan dah. Hakikatnya hadis yang ketiga ya. Di mana pada kuliah yang lalu kita dah baca matan hadis tadi. Ya. Di mana Nabi bersabda salasun man kunna fihi wa wajada halawatal iman wa an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuqdhafa fin nar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiga perkara. Barang siapa ada pada dirinya tiga perkara ini, dia akan mendapat merasai halawatul iman, kemanisan iman. Yang pertamanya bahawa adalah Allah Ta'ala dan Rasulnya lebih dia kasih nak dibandingkan apa saja lain pada keduanya. Dan yang kedua bahawa ia kasih kepada seseorang dan tidaklah kasih ia pada seseorang itu melainkan kerana Allah semata-mata.
Yang ketiganya kata Nabi, wa ayyakraha, bahawa ia tak suka, ia benci ayyauda fil kufri, kembali ia kepada kekufuran, yakni setelah mendapat hidayah, kama yakrahu ayyuqsafa fin nar, seperti mana dia benci orang campak dia ke dalam api. Ya, ini antara 3 perkara kata Nabi untuk mendapatkan kemanisan iman. Kita baca keterangan dia lah, ya, sebelum kita hurai. Keterangannya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ialah khadam junjungan, seorang hamba yang berkhidmat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Ya, 10 tahun lamanya ia berkhidmat kepada junjungan, dan junjungan tiada pernah menegur tentang apa yang diperbuatnya, kenapa dia buat begitu, ya, dan tentang apa yang ditinggalkannya, kenapa dia tak buat begini begitu, ya. Kita tengok akhlak, ya, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Anas ni hamba dia, hamba Rasulullah, dalam tempoh 10 tahun berkhidmat, kata Anas, tak pernah keluar daripada mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teguran-teguran secara kasar. Ya, kalau dia tak buat satu pun Nabi tak kata kenapa tak buat ni. Kalau dia terbuat satu yang tak kena, Nabi tak tanya kenapa kamu buat begini, tak ada. Ya. Kalau kita dah ya, bukan nanti hamba, orang gaji kita, pekerja kita pun kita dah, ya, maki-maki dia. Ini apatah lagi hamba. Ya, ini akhlak Nabi. 10 tahun Anas berkhidmat, tak pernah keluar sekali pun daripada mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, perkataan-perkataan yang boleh menyinggung, ya, hati orang, walaupun, ya, layak bagi Nabi nak menegur. Kalau kita tak betul, ya, boleh tegur, tapi Nabi tak buat begitu. Junjungan berdoa baginya supaya memperkenankan permohonan ibunya. Berulang-ulang dia, supaya memperkenankan ibunya. Potong satu tu. Yang meminta didoakan bagi anaknya itu dengan mendapat banyak harta, banyak anak dan banyak umur. Ibu Anas ni pernah berdoa, ya Allah, jadikanlah anak aku Anas ni umurnya panjang, ramai anak, ya, banyak harta. Jadi Nabi doa supaya doa ibu itu diperkenankan, ya. Junjungan telah berdoa bagi Anas yang terjemahan doanya itu sekira, wahai Tuhanku, banyakkanlah hartanya, ya, aksir malahu, dan banyakkan anaknya, ya, wa auladahu, ya, serta berkatkanlah padanya, juga lanjutkan usianya. Menurut satu riwayat, ampunkanlah dosanya, ya, setengah riwayat Nabi tak sebut ampun dosa tu, setakat lanjut usia saja. Riwayat yang lain Nabi sebut, di samping doa yang tadi Nabi tambah ampunkanlah dosanya, dosa Anas ni, ya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Doa junjungan ini dimakbulkan oleh Allah, iaitu terbukti dengan hidupnya di atas dunia ini berusia 99 tahun. Panjang umur Anas ni sampai ke zaman tabi'in, ya, dia sempat hidup sampai zaman tabi'in. Panjang umur. Kebunnya subur dan banyak mengeluarkan hasil, serta berbau harum semerbak seperti kasturi. Masuk ke kebun dia wangi, bau, ya, bunga-bunga, pokok-pokok tamar tu wangi semerbak. Kita masuk kebun kita bau bangkai, ya, ya, bau bangkai, bau sampah. Masuk kebun siapa tu dia, Anas bin Malik, wangi seperti masuk dalam taman bunga.
kebun dia tu diberkati. Ya, harum. Demikian pula anaknya banyak, iaitu 100 orang lelaki, masya-Allah. Ya, anaknya ada 100. Ya. Hadis tersebut menerangkan bahawa 3 perkara menyebabkan seseorang beroleh kemanisan iman. Manis iman ni maknanya lazat dalam mengerjakan ketaatan. Sembahyang lazat, puasa lazat, apa sajalah perintah Allah Ta'ala kita buat dengan rasa lazat. Ya, rasa serenuk, rasa asyik. Ya. Benda ni kalau berat macam mana pun, kalau buat dengan rasa lazat, dia jadi ringan. Ya. Seperti kita berjalan shopping dekat Maidin, selalu tengok baju-baju, tengok ya barang-barang, 3 jam tak sedar dah. Ya. Cuba tawaf, pergi masa haji tawaf tu, duk buah ketiak orang Turki pula. Sekali pusing dah rasa nak pingsan dah. Tak? Faham berapa minit je? Sebab hati kita tu buat dalam keadaan serenuk, dan ada kala buat dalam keadaan terpaksa. Bila buat dengan serenuk, berat jadi ringan. Ya, yang kita cinta tu jadi serenuk. Cara main bola ya, berjam-jam duk berlari sana lari sini. Tak penat pun. Ya, tapi bila sembahyang sunat 2 rakaat, surah tak baca, nak cepat. Solat tu qabliyah ba'diyah tu, berapa ramai yang baca surah, berapa ramai yang baca doa iftitah. Sedangkan sunnah Nabi baca surah. Itu nak cepat. Walaupun dia sunat sekalipun, kita sedang berhadap dengan Allah Ta'ala kan. Kenapa nak cepat habis? Ya, kerana kurang lazat. Ya, sebab tak buat dengan rasa keseronokan, rasa kemanisan. Ya. Supaya juga kita belajar. Orang belajar ni kalau datang zauki lazat dia, tak makan tak apa. Tu tanya pengalaman ustaz-ustaz, tok guru yang mengaji pondok. Ya. Makan sekali tak apa dah. Dia mengaji daripada pagi sampai malam. Ya. Berbelah-belah buah kitab. Penat tu penat lah, tapi keseronokan mengaji itu dapat mengatasi kepenatan tadi. Dia tak layan. Ya, bukan tak penat, ngantuk-ngantuk juga. Anak mengaji dulu bawa kapas, bawa botol air, bawa kapas. Bila ngantuk celup air ni, letak kat mata tu. Dah mengaji mula selepas subuh dah mula dah. Ya, habisnya bila? Pukul 11 12 malam. Ya, pukul 12 pun nak mula masak nasi. Pukul 1:30 ke 2 baru nak tidur. Kompat paling kurang kena bangun dah. Tak duduk tunggu kat surau tu. Nak bertahajud nak apa? Satu hari tak kurang 14 buah kitab. 14 buah. Dan kalau hari Minggu tu kadang-kadang sampai 21 buah satu hari. Nahu saja 6 buah. Kita mengaji. Penat bukan tak penat. Tapi kepenatan itu dapat dikatasi dengan keseronokan mengaji tadi. Rasa seronok, rasa sayang nak tinggal. Ya? Anak Allah uji ketika mengaji, mana-mana pondok kena. Pergi kat Seliau, Allah uji seminggu tak boleh makan. Dia cekik dia jin. Makan apa? Ambil air susu segelas, baca nestem sudu, gunakan straw sudut, tak sampai separuh gelas minum. Terus mengaji. Tapi tak cuti. Sayang nak cuti, takut ketinggalan pengajian. Ya, tiap hari tok guru mandi, ya, sampai alhamdulillah boleh makan balik. Pagi ke petani kena lagi, Allah uji. Kalau ni tok Siam, dia sihir, dia hantar ibu santau, muntah darah. Ya, mengangkat-angkat atas tanah tu. Kemudian tok guru hantar masuk hospital petani. Hospital besar pekan petani tu. Lepas masuk ward tu, Tok Guru dan Ula Alik tengok saya, dia tutup pondok, cuti. Apa dia kata, selagi Darul Zaman tak keluar hospital, saya takkan buka kelas. Ya? Dia nak jaga kita ni.
Jadi saya kesian kat budak-budak tak mengaji. Saya kata Tok Guru macam ni lah, duduk kat hospital pun tak ada benda kat dia boleh buat. Setakat beri makan minum ubat begitu je. Dia kena ubat-ubat kampung dah. Saya kata saya balik dah, minta balik duduk kat pondok, ya, supaya budak-budak boleh mengaji, saya pun boleh mengaji. Balik sign paksa, ya, doktor suruh sign dah. Balik tidur kat pondok tu. Tiap-tiap hari mengaji, saya dah tidur kat belakang. Nak datang mengaji, saya tidur kat belakang. Budak-budak papa je. Tok Guru mengajar, saya tidur sambil mendengar, ya. Tapi tak balik. Tapi satu, Allah berikan nikmatan, setiap malam nak tidur memang tak boleh tidur, perut tu terhiris, dengar satu suara, ya, dia berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Saya dengar tuan-tuan berbisikkan di telinga. Bunyi sebagai satu masjid penuh. Asyik dengar zikir terlena sampailah pagi. Besok macam tu juga setiap malam, ya, masa di pondok tu tak balik, ya. Sampailah satu ketika masa keluar hospital tu, sebab orang luar ni dia kena bayar mahal, duit tak ada, tak nak susahkan Tok Guru. Saya terpaksa suruh telefon abang kat Malaysia ni, hantar duit draft bank, ya. Dari situ lah menyebabkan mak bapak rasa risau, anak aku kat sana macam mana. Tak nak bagi risau ayah mak ni, minta Tok Guru balik lah, kesian kat ayah mak. Hantar saya dekat Kelantan tu, ya, sampai di Kelantan tak boleh jalan, budak masih tumbuh. Hantar saya naik kapal terbang sampai ke Subang, adik jemput. Di situlah mula berubat baik sikit, pergi ke Mekah pula. Kat Mekah kena lagi pula dah. Masuk air gitu pula. Bengkak tangan ni macam perut. Allah uji, ya. Mana setiap kali mengaji mana pun diuji. Alhamdulillah, Allah beri dalam ujian itu kemanisan. Masuk uji itu, ya, banyak saya dapat di Mekah. Saya boleh masuk Kaabah, saya boleh jumpa alam-alam yang orang tak pergi ke alam. Itu kita akan cerita. Ini maknanya, benda kalau kita buat dalam kelazatan, benda itu akan jadi ringan. Sebab itu tak heran kita tengok, ya, sahabat-sahabat Rasulullah, orang-orang salafus salih, mereka boleh berzikir ribu-ribuan, sembahyang ratusan rakaat. Abu Hurairah tu tuan-tuan radhiyallahu anhu, satu hari dia bertasbih tak kurang 12,000. Tu Abu Hurairah riwayat hadis tu, ya. 12,000 hadis, 12,000 tasbih, ya. Di mana yang dibuat oleh para sufiah, tak kurang tasbihnya, zikirnya 12,000, la ilaha illallah, ya, selawatnya, ya. Kenapa? Sebab dia serenuk, ya. Bila buat dengan serenuk jadi ringan. Jadi untuk kita dapat merasai bagaimana, ya, kelazatan, kemanisan dalam mendirikan ketaatan kepada Allah Ta'ala ni, Nabi ajar kepada kita cara nak mendapatkan dia, ya. Yang pertama kata Nabi, hendaklah kasih kepada Allah dan Rasulnya benar-benar lebih daripada kasihnya kepada sesuatu benda atau kepada orang lain. Kasih di sini maknanya kasih al-aqli, kasih yang terbit daripada akal, walaupun bertentangan dengan kehendak hati. Hati tak suka. Contoh macam makan ubat. Kita makan ubat suka tak? Tak nak tak. Tapi sebab akal tahu, kalau aku tak makan, alamat tak bangun hari ini. Kalau makan, aku dapat manfaat. Macam orang darah tinggi, ubat darah tinggi. Oh, kalau tertinggal, dia nak balik hari tu juga ambil ubat tu. Tak? Kasihnya dekat ubat tu terbit daripada akal, bukan terbit daripada hati. Hati tak suka. Tapi dia tahu, suka tak suka, inilah kenikmatan dia. Kalau
Kalau kita ambil, kita akan dapat nikmat. Kalau kita tinggal, kita akan celaka. Maka dia paksa diri dia untuk menyukai benda itu. Itu mana cinta kepada Allah. Nak sembahyang siapa seronok berdiri tegak-tegak lama-lama. Tapi dia kata, inilah kelazatan yang akan beri aku kebahagiaan. Taat dalam kepada Allah. Ada timbulkan kecintaan tu lahir daripada tafakur. Itu gunanya berfikir, gunanya tafakur, gunanya akal, ya, untuk timbulkan kasih sayang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau aku tak ibadah, apa yang aku dapat? Kalau aku ibadah, apa aku dapat? Kalau aku buat maksiat, apa aku dapat? Kalau aku tinggal maksiat, apa aku dapat? Dia siasa mikir gitu, akhirnya timbul rasa keinginan untuk hampirkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam waktu yang sama nafsunya berlawanan, ya, dia akan lawan. Akhirnya timbul kelazatan. Mula-mula mahabbah tu dulu. Nak dapat mahabbah tu daripada pemikiran. Ya. Dah dapat pemikiran tu lawan. Akhir sekali natijahnya Allah pun cabut rasa berat tadi. Datangnya zauki, kelazatan, waktu tu tak apa dah. Ya, senang dah. Hilang dah kebencian tadi. Ya. Kalau demikian kasihnya itu, barulah ia mendapat kemanisan iman. Ini kita kasih kepada Allah dan Rasul itu mengatasi segala-gala. Ya, seperti yang diceritakan pada kuliah yang lalu. Ya, kita letakkan satu tu, letakkan kasih pada Allah tu lebih pada yang lain. Makna keutamaan kepada Allah dan Rasul. Yang kedua, yang lain-lain itu mengikut kemudiannya. Ya. Barulah ia mendapat kemanisan iman, yang bererti pula beroleh kegembiraan dan kelazatan berbuat ketaatan. Itu makna kemanisan iman. Beroleh kegembiraan dan kelazatan berbuat ketaatan dan kebajikan dengan penuh kecergasan. Itu takrif bagi kemanisan iman tadi. Makna bila kita hati dah ada manis, kita buat dengan gembira, kita buat dengan lazat, kita buat dengan penuh apa tadi, kebajikan dan penuh kecergasan, tak malas-malas. Ya, orang-orang munafik ni hati dia tak ada cinta, dia sembahyang dengan kusala, malas. Ya, datang tu berat je, tak cerdas. Ya, tak nak je. Orang panggil berat buntut. Ya, tak bangun tu pula je. Tapi bila orang lazat ni, dia bangun dengan kecergasan, dengan keseronokan. Dan kegiatan dengan tiada menghiraukan sama ada perkara itu kecil ataupun besar. Ya, baik pun senang ataupun susah, sama aja. Ya, dia buat tu dengan lazat. Amalan yang akan diperbuatnya sebaliknya ia tidak bersenang. Sebaliknya ia tidak bersenang hati kalau sekiranya ketaatan dan kebajikan itu tidak ada dan belum lagi diperbuat. Ya, orang kalau dah dapat kelazatan, bila mana dia tinggal ibadah tu rasa tak seronok. Supaya kita tak makan dah. Tak biasa makan je, hari satu hari tak makan. Ya, aku belum makan gini. Tak tinggal itu. Ya, dia ibadah pun begitu. Bila dia tak ibadah tu, dia rasa macam sebab tak kena apa yang aku tak buat ni. Ya. Oh, aku tak baca Quran lagi, dia ambil Quran baca. Ya. Supaya sembahyang fardu lah. Yang fardu ni sebab kita dah lama lazamah dengan dia. Kalau kita tak buat, rasa tak sebab tak kena dah. Dah sembahyang baru rasa seronok duduk. Ya. Tu kita dah dapat lazat dalam sembahyang fardu tu. Sekira-kira bila kita tak buat, rasa tak sedap duduk. Dah selesai buat, baru rasa selesai. Itu kita dah dapat. Maka jadikan ibadah yang lain seperti itu. Yang sunat, baca Quran, zikir. Lepas tu setengah mereka zikir itu walaupun sunat, dia wajib ke atas diri sendiri. Ya, dia paksa, dia tentukan had dia. Hari ni aku mesti habis la ilaha illallah 1000 katakan. Lagi tak habis dia akan buat. Itu juga selawat.
tak membaca Quran. Apa saja dia ambil satu-satu ibadah yang dia boleh istiqamah, dia jadikan dia sebagai satu rutin harian dia dan diwajibkan atas diri dia. Benda tu tak wajib, dia paksa diri dia seolah benda tu jadi wajib. Maknanya kalau dia tertinggal, besok dia qada. Orang yang telah beroleh kemanisan iman, baginya amatlah payah meninggalkan kewajipan ibadah seperti sembahyang, puasa, haji, zakat dan lain-lain daripada perkara yang diperintahkan oleh agama Islam. Jadi berat nak tinggal. Kalau tinggal rasa tak sempurna, rasa ada cacat celah. Maknanya dia boleh istiqamah dalam satu perkara tu. Kita hari ni dengan masalah dunia nafsu, kita boleh istiqamah. Contoh kerja, tuan-tuan, kita sendiri paksa diri kita untuk istiqamah. Tak ada pun dalam hukum wajib pergi kerja pukul 7, copkat pukul 8.30, tapi kita boleh istiqamah. Tak ada hari cop. Kalau tak sempat tu kelang kabut tu, risau tu. Wah, tak ada pula hukum kat situ tak? Mengapa kita boleh paksa diri kita untuk istiqamah dalam hal-hal dunia, tapi tak boleh paksa diri kita istiqamah untuk Allah Ta'ala? Istiqamah dalam zikir, istiqamah dalam Quran, istiqamah dalam berselawat. Sedangkan kerja-kerja dunia itu untuk jasad kita, hak-hak jasmani. Adapun ibadah-ibadah tu hak-hak rohani kita. Kita beri keutamaan pada jasad. Kalau tak kerja kan nak makan apa? Nak duduk mana? Duduk fikir situ. Betul lah tu, hak jasad. Tapi mengapa tak buat perkara yang sama untuk hak rohani kita? Sedangkan kedua tu amat penting. Kalau jasad saja tanpa rohani, jadi apa, tuan-tuan? Mayat tak? Roh tak ada, jasad je ada. Kalau dah roh tak ada jasad, mati anak pula. Dia nak dua-dua, jasad pun nak ada, roh pun nak ada, seimbang. Kalau kita boleh beri penekanan pada jasad, kita boleh istiqamah. Tak? Boleh tak istiqamah kan? Kalau tak buat satu hari tu rasa risau. Mengapa tak dalam ibadah buat begitu? Orang tak paksa, kita paksakan diri kita. Ambil satu perkara sebagai permulaan, tak payah banyak, 100 kata la ilaha illallah, mesti baca. Tentukan masa. Quran katakan satu muka, mesti baca. Itu kita naikkan. Sebab orang tak berzikir ni, kata setengah ulama, man lam yakul lahu wirdun fa innahu kirdun. Itu kata ulama. Man lam yakul lahu wirdun fa innahu kirdun. Sesiapa yang tidak berzikir, maka dia sebenarnya kera. Kera kita tuan kalau tak berzikir. Malam yakul lahu wirdun fa innahu kirdun. Dia sama. Wirdun, kirdun. Siapa yang tidak ada wirid, tak ada zikir-zikir yang khusus, la ilaha illallah ke, tasbih ke, selawat ke, jadikan rutin sebagai vitamin. Kita kalau demam ke apa, sibuk cari vitamin. Alfalfa lah, beli. Tak. Kalau habis kelang kabut order, Maka mengapa untuk rohani tak boleh cari vitamin khusus untuk dia? Tentukan zikir kita satu hari, la ilaha illallah ni jangan kurang. Sebagai latihan, ambil yang sikit-sikit dulu, sikit-sikit tingkatkan dia, sebagai latihan untuk menimbulkan rasa kasih sayang kepada Allah. Sebab alamatu hubbillah hubbu zikrillah, tanda orang cinta kepada Allah, dia cinta kepada zikrullah. Maknanya orang yang tak cinta pada zikir,
Orang tu tak cinta kepada Allah. Kalau dah tak cinta kepada Allah, mana nak dapat kemanisan iman? Sedangkan syarat nak dapat, mesti cinta kepada Allah. Lebih lagi berkesakat cintanya, lebih daripada segala-gala. Ini cinta pun tak ada. Ya? Nak lahirkan rasa cinta tu, datangkan dulu zikrullah. Ya? Zikrullah yang tertentu. Ya? Quran ke, tasbih ke, selawat ke, ya? Yang kedua, hendaklah ia kasih akan seseorang. Kalau tadi kita dah jaga kasih sayang kita kepada Allah, kasih sayang kita kepada Rasulullah, dua perkara tadi, ya. Kasih kepada Allah, zikir. Kasih kepada Nabi, selawat. Ya, itu tanda dia. Bukan setakat selawat. Di mana kita bincang hari itu, kita juga kena terima risalah yang Nabi bawa, terima diri tubuh Nabi itu, ya, sebagai Rasulullah, dan kita terima pembawaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, risalah dia, sunnah-sunnahnya. Jadi ikutan dia, jadi ikutan kita, ya. Samping banyakkan mengucapkan selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jangan sampai tak berselawat. Orang yang paling hampir dengan Nabi dan syurga ialah orang yang paling banyak berselawat ke atas diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya nak cerita pagi ni kelebihan selawat, ya. Mungkin pernah saya cerita di mana-mana dulu, ni sebagai ulang je lah. Ya, saya masuk dalam Kaabah dengan berkat selawat. Ya, saya tak ingat tahun berapa. Masa tu Saudi dia buat renovation pada Kaabah tu. Ya, dia pecah balik yang bahagian dalam tu, mamar tu dibuka. Ya, kemudian Kaabah tu ditutup dengan plywood, dia cat warna putih. Ada gambar dekat rumah tu. Tahun 90-an, tak ingat tahun berapa, 95, 67 itulah. Ya. Waktu itu Kaabah tu dibuka kepada orang awam. Sebelum ni Kaabah dibuka hanya VIP je. Yang Musim Haji dia buka lah untuk pembesar-pembesar, ya, setahun sekali. Tapi pada tahun yang saya berada di Mekah tu, dia buka peluang untuk orang awam masuk. Ya, di samping dia tengah buat renovation tu, dia buka pintu Kaabah. Kalau pintu di sini, dia buat plywood, dia buka pintu di sini. Maknanya daripada sini kita berjalan dalam plywood tu, masuk plywood tu dulu, jalan baru masuk pintu Kaabah. Jadi orang baris kat sini, bukan baris kat dekat pintu sana. Ya, duduk di Rukun Yaman, di apa nama ni? Hijr. Ya, Hijr Ismail tu. Pintunya buka kat sini. Plywood tu. Di sini kita akan naik baru masuk ke pintu Kaabah. Masa tu orang nak masuk Kaabah ni berebut-rebut lebih ramai daripada kucuk Hajar Aswad yang biasa tu. Sebab sebelum tanya Tok Guru, pintu Kaabah dibuka untuk orang awam bila? Dia kata dulu pernah buka sekali. Bila Tok Guru? 50 tahun yang lalu. 50 tahun yang lalu pernah buka sekali begitu. Maknanya sebelum ni tak perlu buka lagi. Jadi orang berebut nak masuk. Ya. Saya pun cuba nak masuk 3 hari. Cuba pergi, elok sampai ke tengah sikit, dia tolak dalam gerbong ke belakang. Ya. Macam nak Hajar Aswad tu tak? Kita tak nak lah nak lawan-lawan. Tak? Ikut arus je. Masuk, tolak. Masuk, tolak. Lama-lama, ampun, keluar balik. Besok hari cuba lagi. 3 hari saya cuba tak boleh, tak dapat. Dengan sebab keinginan yang nak masuk tu dalam, agaknya malam tu sampai bermimpi-mimpi. Malam tu Allah beri mimpi berada dalam Masjidil Haram. Saya bertemu seorang Tok Syekh, tak tahu apa nama dia. Dia bawa saya sampai ke dengan Kaabah. Di depan Kaabah tu kata, Tok Syekh, kamu kenal siapa? Ini ialah Awais Qarni, kata dia. Tok Syekh tu cerita. Maka Awais Qarni tu dia pegang langsing Kaabah, dia selak. Ya. Bila selak langsing Kaabah tu, nampak batu-batu Kaabah asal tu. Batu asli. Yang di sebalik mamar tu ada batu asal, batu bukit-bukit tu.
Kemudian batu tu ghaib begitu, hilang. Timbul ke satu zaman paling agung di dunia. Ya. Takat susah cerita tak cerita lebih lagi. Ya. Sampailah berjumpa. Ya. Seperti mana yang berada di dalam Masjid Nabawi itulah. Ya. Jadi bagi besoknya timbul ilham nak tawaf. Bila saya tawaf tu, dah habis tawaf pergi ke Multazam, saya berdoa situ, ya Allah, ya, kalaulah hamba-Mu yang berdosa ni layak masuk dalam Baitullahil Haram, dalam Kaabah ni, ya, mudahkanlah bagi aku masuk. Kemudian saya selawat Azimiyah yang saya baca mula-mula tadi tu. Selawat yang saya paling suka selawat Azimiyah. Ya, sebab siapa berselawat Azimiyah sekali sama dia berselawat yang lain 100,000 kali. Kita selawat 100,000 mana larat. Selawat Azimiyah sekali je pahalanya serupa selawat yang lain 100,000 kali selawat. Ya. Jadi saya baca selawat Azimiyah tu, saya pergi kat belakang sana, kat Hijr sini kan, di belakang sana orang tak berebut kat depan ni. Tiba-tiba penjaga Baitullah tu, pintu tu, Bani Syaibah, ya, daripada Bani Syaibah tu, dia lambai kat belakang. Dia tengok jihad, dia kata. Dia panggil saya pun tengok kat belakang tak ada orang tengok. Dia panggil jihad. Dia panggil begitu, orang semua pusing ke belakang tengok. Dia orang buka jalan. Semua buka, alhamdulillah saya boleh berjalan masuk dalam Baitullahil Haram dan dibenarkan sembahyang dalamnya 2 rakaat. Kata Tok Syekh tu, rakaatan ni bas, kata dia. Ya, saya masuk sembahyang 8 rakaat, saya pun keluar, kena kejar dengan orang. Dia nak ambil berkat kat baju. Larilah. Ya. Kan masa tu renovate habis abuk-abuk ni. Bila dia keluar abuk ni, dia kejar, tarik sini. Itu nak ceritanya kelebihan selawat. Siapa yang banyak selawat, Allah mudahkan segala urusan dia. Ya? Sehingga kan perkara yang payah pun jadi mudah. Ya. Ini tanda kasih pada Nabi, banyakkan selawat. Lepas saya mimpi tuan-tuan, Tok Guru kata kamu zikir-zikir lain berhenti, hanya selawat saja untuk kamu. Bulan puasa sebulan saya selawat setiap hari, segala zikir lain saya berhenti. Ya. Alhamdulillah dengan izin Allah dapatlah mimpi-mimpi yang sangat-sangat diidam oleh orang tu. Ya. 3 kali saya mimpi. Pertama saya hanya dapat lihat bunyi kuda aja. Rasulullah datang, kata dia. Jaga. Allah tak berpeluang, hanya bunyi kuda aja. Ya. Tapi yang terakhir sekali, alhamdulillah, Sayyidina Abu Bakar jumpa, Sayyidina Umar jumpa, dan Rasulullah. Alhamdulillah dengan itu dapat masuk ke Kaabah. Itu berkat selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, hendaklah ia kasih akan seseorang daripada anak Adam kerana Allah semata-mata, iaitu kasihnya kepada saudaranya itu disebabkan dia pun hamba Allah dan seorang makhluk yang sama kejadian, yang sama pula keturunan, dan bukan kerana ianya kaya. Kita kasih pada seorang bukan sebab harta dia, atau dia tu orang bangsawan, ataupun orang yang berpangkat, ataupun orang yang terhormat, ataupun orang yang cantik jelita atau sebagainya. Mana kasihnya kerana Allah Subhanahu wa ta'ala.
telah berkata Yahya bin Mu'az, ya, haqiqatul hubbi, cinta yang sebenar tu, kasih yang sebenar, yakni kalau kita kasih kerana Allah semata-mata, tu tanda dia, ya, hubbi fillahi, kasih sebenar pada Allah Ta'ala tu, alla yazida bil birri wala yankus bil duffa. Maknanya kalau dia buat baik dengan kita, tak bertambah kasih kita kepada dia, dan kalau dia buat jahat dia kepada kita, tak berkurang kasih kita kepada dia. Anda faham tak? Itu tanda kita cinta seseorang tu kerana Allah. Orang yang kita cinta tu, tanda kita cinta kerana Allah, kalau dia buat baik kepada kita lebih pada selama ni kita cinta dengan dia, tiba-tiba satu hari dia buat lebih lagi baik, cinta kita takkan bertambah dengan sebab bertambah kebaikan daripada kita. Tu macam tu. Dan kalau dia buat jahat pula, selama buat baik tiba-tiba dia buat jahat dengan kita, cinta kita kepada dia pun takkan berkurang dengan sebab jahatnya dia itu. Itu tanda cinta kerana Allah. Tapi kalau cinta kerana dia buat baik pada kita pun tambah baik. Hari ni dia belanja kita, dengan dia senyum, oleh masalah, maknanya bertambah baik kita dengan dia. Tapi kalau satu hari dia buat kita sakit hati, tengok dia pun tak ada, berkurang cinta kita pada dia. Itu sah, bukan cinta kerana Allah. Cinta kerana nafsu, di mana cinta kepada nafsu ini dia nakkan balasan. Kita cinta pada dia, kita nak dia cinta kat kita, buat baik dengan kita. Sebab itu bila dia buat jahat dengan kita pun jahat dengan dia, benci dengan dia. Itu tanda dia. Boleh faham tak? Ya. Cuba buat bandingan kita selama ni. Macam mana kasih kita dengan saudara kita, kasih kita dengan kawan kita, ya. Kalau dia maki kita, kita cinta dengan dia tak? Nak marah kan tak? Kalau dia maki kita, dia buat jahat, kalau cinta kerana Allah, kita takkan marah dia, bahkan kita akan bersedih. Mengapa kamu aku je begini, ya Allah? Berilah daya kat dia, ya Allah, agar dia kembali jadi baik. Sedikit pun tak berubah kasih sayang, bahkan bertambah sedih di hati kita melihat perubahan yang ada pada diri kita, jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tanda kasih kerana Allah. Tapi kalau cinta bukan kerana Allah, dia akan berubah mengikut keadaan orang yang kita cinta. Orang tu buat baik, cinta pun bertambah. Orang tu buat jahat, cinta pun berkurang. Itu tanda cinta bukan kerana Allah. Ada? Kepada anak-anak kita macam mana? Cinta kita kepada anak kita sentiasa berubah-ubah ke tidak? Kalau budak ni lulus periksa dapat A1, senyum kemain kat anak kita. Anak kita yang fail tu, ada? Itu cinta kerana apa tu? Kalau cinta kerana Allah takkan berubah selama-lama. Kalau dia baik, kita ingin dia bertambah baik. Kalau dia berkurang baik, kita sangat bersedih supaya kembali baik dia dan bertambah lagi baik. Maka dia cari jalan. Sebab itu orang cinta anak kerana Allah ni, dia tak pernah doa anaknya dengan keburukan, walaupun anaknya tu jahat sekalipun. Kerana dia nak anak tu jadi baik, bukan dia benci dengan anak dia. Ya, doa mak bapak ni mustajab. Jangan sekali-kali kita doa anak kita dengan kejahatan. Sebab pernah satu ketika di Saudi, di Arab Saudi, seorang ayah ni, dia sangat marah dengan anak ni, remaja, tahulah perangai remaja sekarang. Sampai dia nak sedih tengok perangai anaknya, dah putus asa dah. Lama timbul rasa tak sabar, dia doa, ya Allah, kau mati anak aku ni langgar lori. Dia marah dengan anak tu sampai terkeluar di mulutnya, ya Allah, biarlah anak aku ni mati duduk buat tayar lori. Terpancul keluar tu sebab rasa marah, hilang rasa kecintaan tadi tak? Kalau orang cinta kerana Allah, dia takkan keluarnya tu. Dia akan sanggup, ya Allah, ubahlah budak ni. Terus tak putus asa. Ya. Takdir Allah Ta'ala, budak ni bila mereka dewasa berubah, dia jadi baik. Dan jadi baik, kerja baik, rajin ke masjid, rajin ke pengajian. Ya. Jadi sukalah ayah ni tengok, anak aku alhamdulillah, dulu budak-budak dulu berantu, bila dah dewasa begini nampak baik pula budak ni. Satu hari anak dia ni balik daripada masjid, naik kereta,
tiba-tiba kereta rosak tepi jalan, di tengah jalan, dia parking tepi jalan nak betulkan kereta dia, datang lori sapu dia, mati bawah tayar lori. Jadi orang panggil ayah dia, ya, nak suruh ayah dia tengok anak ni. Waktu yang sama orang nak maki tukang lori ni, duk langgar ni, kata ayah dia jangan maki orang lori itu. Anak aku mati bawah tayar kereta ni adalah sebab aku. Dulu tu, waktu dia jahat dulu, aku pernah doakan dia mati bawah tayar lori. Rupanya Allah tak lupa doa aku, kabul. Mati bawah tayar lori sedangkan anak dah berubah jadi baik. Sesal tak sudah tuan-tuan? Nah tu, ya, nampak tu. Kasih kita kerana Allah ni, biar doa yang baik-baik. Kalau tak tahan sangat doa pun, doa paling-paling jahat pun, supaya Allah uji dia cukuplah. Jangan sampai timpa kebinasaan. Seperti mana Zuraik dia doa oleh ibu dia, ya Allah jangan kau mati tak melahirkan, diuji dengan perempuan. Itu tak apa. Dengan niat, dengan ada ujian itu, dia insaf kembali jadi baik. Jangan doa terus keburukan pada budak tadi. Kerana kita tak tahu, kita doa tu tiba-tiba malaikat amin pula, ada tertulis makbul, tapi ajal ni dia lagi tak sampai waktu, dia tak mati. Tunggulah saat dia nak mati besok, dan budak tu dah baik, mati bawah lori. Ya. Ya'izbillah min zalik. Waktu kita doa, ya, nak marah macam mana pun dilapik dengan kasih sayang. Ya, takkan orang yang sayang pada seorang akan berdoakan keburukan pada orang yang dia sayang. Takkan. Kalau kita kasih pada seorang, kita takkan doa kebinasaan untuk dia. Ya, sebaliknya kita akan doa dia dapat taufik hidayah, biar Allah bertunjuk. Itu yang kedua. Yang ketiga, hendaklah ia benci kembali kepada kekufuran. Maka kerana itu mahulah ditinggalkan segala kepercayaan yang membawa kepada menyekutukan Tuhan, seraya berusaha bersungguh-sungguh menjauhi segala perbuatan keji, derhaka dan perangai yang jahat. Nabi kata dia benci kembali kepada kekufuran. Sebab waktu tu hadis ini Nabi khatab kepada para sahabat. Sedangkan para sahabat kebanyakan dulu kan mereka ramai yang kufur. Bila dapat hidayah baru masuk Islam. Jadi bila Islam, maka mereka dah dapat hidayah, berada dalam Islam, maka mereka cukup sayang dengan Islam tadi, sehingga mereka jaga sungguh-sungguh, begitu takut Allah ambil balik Islam, kembali kepada kekufuran mereka. Adapun kita hari ini, ya, bagi-bagi orang-orang yang Islam dah memang lahir dah Islam, tak pernah kufur pun, macam mana nak kembali kepada kekufuran? Sebab kita lahir je dah Islam. Jadi kehendaki hadis di sini pada mereka yang memang dah asal kufur, makna kembali ke kekufuran itu maknanya jangan sampai kita terikut dengan kekufuran orang-orang yang kufur. Takut terikut, takut berkelakuan seperti mana kufurnya orang-orang yang kufur. Kita tak pernah kufur, tapi tengah ada beriman ni takut jadi kufur seperti mereka yang telah kufur. Ya, para sahabat dulu benarlah takut kembali kepada kufuran sebab dia dulu pernah kufur. Kemudian masuk Islam, patah balik pada kufur. Kita yang dah memang Islam, masuk takut kembali kepada kekufuran ini, takut terikut, takut berperangai, perangai-perangai orang yang kufur. Jadi orang yang hatinya cukup risau, ya Allah, jangan sampailah ya aku ini terikut dengan perbuatan orang-orang yang mensyirikkan dia, menggufurkan dia, sehingga tercabut iman di hati aku. Maknanya murtadlah. Wa yazbillah min zalik. Kalau dia perasaan hati dia takut begitu, ya, maka dia akan dapat kemanisan iman. Sebab orang pernah bertanya tuan-tuan kepada Imam Abu Ubaidah radhiyallahu anhu. Dia kata, wahai Imam, apakah punca orang yang mati
tapi tak dapat mengucap dua kalimah syahadah. Dosa apa? Dosa apakah yang dilakukan oleh seseorang mukmin, seorang Islam, ya, waktu hidupnya Islam, tiba-tiba nak mati tak boleh mengucap? Kata Imam Abu Ubaidah, ada 3 dosa yang kemungkinan membawa dia kepada tak boleh mengucap. Yang pertama, meninggalkan rasa syukur di atas nikmat iman dan Islam. Dia tak rasa bersyukur jadi orang Islam, tak rasa bersyukur jadi orang beriman. Bahkan rasa berat, rasa menyampah, rasa terkongkong pula, ya. Sedangkan nikmat paling besar nikmat iman dan Islam. Tak ada nikmat lain pada itu. Apa guna harta melimpah ruah, apa guna pangkat menjulang langit sekalipun, tapi waktu yang sama tidak ada nikmat iman dan Islam, maka nikmat tu mati besok, habis gitu, kekal dalam azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dunia pun dia tidak akan dapat merasai ketenangan dengan nikmat yang begitu banyak tadi. Sebab ketenangan itu hanya ada dalam hati orang-orang yang beriman sahaja. Ya, orang tak beriman dia tak tenang, dia hanya serenuk sekejap. Kaya macam mana pun dia takkan tenang. Sebab itu kita tengok jutawan-jutawan pun naik gelap malam. Jutawan, hartawan, tapi nak tidur terpaksa telan, pil-pil tidur. Mana pergi ketenangan mereka? Harta banyak. Sebab hatinya tidak ada iman. Ketenangan hanya datang daripada iman. Ya. Jadi orang yang tidak rasa yang iman dan Islam ni satu kenikmatan yang besar daripada Allah untuk dia, duduk dalam keadaan kadang-kadang rasa pula berat dalam Islam ni, lebih suka pula berperangai perangai orang yang bukan Islam, pakaian bukan Islam, akhlak seperti orang bukan Islam, segala cara hidup serba-serbi dia lebih seronok, ya, berkeadaan seperti orang bukan Islam. Maka dibimbangi, kata Imam Abu Ubaidah, mati dia besok dia tak boleh mengucap dua kalimah syahadah. Yang kedua, meninggalkan rasa takut kalau Allah cabut nikmat iman dan Islam daripada dada dia. Itu dosa rupanya, tuan-tuan. Di sisi Imam Abu Ubaidah, kalau kita tak rasa takut Allah ambil balik iman dan Islam dia itu satu dosa. Boleh faham tak? Kita duduk ni tak pernah rasa bimbang macam mana rumah kita. Rumah kita kalau buat rumah besar-besar, dalam rumah tu harta benda penuh dengan duit ratus ribu, dengan emas, dengan apa, nak tidur pun tak seronok dah. Bimbang, takut orang ambil balik nikmat tu. Perompak datang perompak datang apa, cabut apa, rompak wal lari habis. Jadi kita duduk sentiasa bimbang. Tanda bimbang, nak tidur kunci pintu. Kalau tak bimbang, apa kunci pintu? Tak, saya nak rumah tu dia berpokok je. Tak takat tu letak alam lagi. Tu tanda bimbang lah tu. Bimbang takut orang curi harta kita. Bimbang takut orang curi, ya, rumah kita. Letak pula jaga lagi. Misai macam duk khabar, tunggu kat depan pintu, ya. Sebab takut. Itu takut harta dirompak. Jadi orang yang risau, takut iman dia dirompak, dia akan jaga diri dia, jaga daripada perkara-perkara yang boleh mengurang atau menghilangkan nikmat iman tadi. Maknanya dia jauh daripada perkara-perkara yang boleh mengurang, melemah atau menghilang sama sekali nikmat iman di Islam tadi. Jadi dia rasa takut untuk menghampiri perkara begini. Maknanya orang takut nikmat iman di Islam cabut daripada dada. Tapi kalau duduk tu dalam keadaan selambur je, buat maksiat selambur, mengumpat selambur. Bahkan hari ni kita tengok anak-anak muda kita selambur je, tak ada malu dah. Masuk Facebook lagi, buat dosa maksiat, boleh masuk Facebook dengan selambur. Sedangkan kata Nabi, al-haya su'batu minal iman. Malu tu satu cabang daripada iman. Kalau dah tak ada malu, mana pergi imannya? Ya. Jadi kalau tidak ada rasa takut dicabut iman tu, juga antara dosa yang dibimbangi menjadi punca tak boleh mengucap. Sebab apa? Sebab dia tak takut nikmat iman di Islam cabut, mati besok takut tercabut. Ya. Kalau kita risau takut dicabut, kita jaga.
Di samping banyakkan doa, Nabi ajar doa, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika wa ta'atik. Kan doa masyhur tu. Ya, Nabi ajar dalam tasyahud akhir lagi ada setiap hari baca sembahyang baca. Ya muqallibal qulub, Tuhan membalik-balikkan hati. Tuhan yang kuasa membalik-balikkan hati. Sabit qalbi, tetapkanlah hati aku ya ala dinika wa ta'atika, di atas agama engkau dan taat kepada engkau. Kita minta tiap hari tuan-tuan ya. Rabbana la tuzigh qulubana, itu sama juga doa untuk tetapkan hati, jangan dibalikkan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini dibaca selalu supaya iman kita tak tercabut. Jadi kalau kita duduk dalam kebimbangan begitu, kita akan jaga. Kita mana orang jaga rumah dia sebab dia bimbang. Tapi kalau dia tak pernah rasa bimbang, dia takkan jaga. Ya. Dia biar je rumah tu buka macam tu. Besok balik-balik habis satu benda disapu dia orang. Ya. Sebab dia tak jaga. Ya. Maka iman kita begitu. Bila tak dijaga, banyak musuhnya. Nafsu dalam diri dah musuh dia. Syaitan lagi, kawan-kawan lagi duk ajak kita, esok taubatlah. Kita pun ikut dia. Hanyut habis iman kita. Ya. Yang ketiganya, dosa yang menyebabkan seorang tak boleh mengucap dua kalimah syahadah, kata Imam Abu Baidah, berlaku zalim sesama insan. Kita zalim sama saudara kita, tak pernah nak minta maaf. Zalim dengan harta dia, zalim dengan maruah dia, kita fitnah dia, kita caci dia, kita maki dia, kita hina dia, jatuh maruah dia. Nah, tiba-tiba tak pernah pula kita nak minta maaf, bawa ke mati. Dibimbangi nak mati itu, dosa-dosa tadi dia kengkang lidah kita. Tak boleh nak mengucap. Sebab itu nak kena sentiasa bermaaf-maafan dan sentiasa minta maaf. Ya, supaya kita ni duduk dalam keadaan berkasih sayang. Itu gunanya awal-awal dulu kita dah ijazahkan hadis kasih sayang tu. Ya, sebab apa? Ya, nak melahirkan rasa kasih sayang tadi, sebab kita duduk dalam tidak zalim menzalimi. Ya, sayang dengan saudara-saudara, sentiasa berdoa, tak adalah nak mengutuk, nak menghina, nak menjatuh, fitnah memfitnah, hasad menghasad. Sebab dah lahir timbul kasih sayang. Ya, apa gunanya kalau kita belajar hadis 10,000 sekalipun, kalau tidak disertakan kasih sayang. Sebab itu letak awal-awal lagi ni, untuk nak mengaji hadis mesti membawa sifat ini. Tidak tak memberi makna mengaji hadis kalau diri kita penuh zulumat, penuh hasad, penuh ego, penuh kezaliman, tak ada faedah. Ya, itu ulama-ulama pilih letak awal-awal lagi hadis rahmat tadi, kasih sayang sesama insan. Tak, ya. Hendaklah ia benci kembali kepada kekufuran. Ini bagi orang yang telah yang asalnya kufur, ataupun hendaklah dia benci takut terikut dengan kekufuran bagi orang yang asal di memang Islam. Maka kerana itulah mahulah ditinggalkan segala kepercayaan yang membawa kepada menjuzukan Tuhan. Saya berusaha sungguh menjauhi segala perbuatan keji, durhaka dan perangai jahat. Apa perkara yang boleh merosakkan akidah kita, kita kena jaga. Ya, sama ada daripada perkataan kita, perbuatan kita, i'tiqad kita, itu kena mengaji dalam tauhid yang kita tahu mengaji bagi tadi itu. Ya, fahami sungguh tauhid, manakah benda-benda yang boleh menggelicirkan akidah, perkataan bagaimana, perbuatan bagaimana, i'tiqad bagaimana. Jaga, jangan sampai terkena perkara begitu. Ya, insya-Allah ya, kita akan dapat kemanisan iman. Di samping menjauhi segala perkara keji-keji, derhaka dan perangai yang jahat. Ya, sebab bila kita buat dosa, dosa itulah puncanya timbul menjadi penghalang kepada rasa kasih sayang kepada Allah dan Rasul. Ya,
Dosa-dosa itu menyebabkan kita jadi berat dalam ibadah. Dosa-dosa itu menyebabkan kita tidak ada lazat dalam ibadah. Nama kata lain sebagai penghijab, penghalang. Ya. Sebab tu jangan buat dosa. Ya. Sama ada dosa tu dengan perbuatan, dosa dengan perkataan, dosa dengan i'tiqad, dengan lintasan hati. Ya. Perkataan kita ni tuan-tuan, bukan hati yang berdosa, yang sia-sia pun dah cukup mengeraskan hati. Di mana Nabi pernah bersabda, la tuksirul kalama bi ghairi zikrillah fa inna kasratal kalami bi ghairi zikrillah qaswatul qalbi fa inna ab'adan nas min Allah ta'ala al qalbu qasi kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jangan kamu banyak bercakap, berkata-kata yang tidak disertakan dengan zikrullah di dalamnya. Cerita, cakap je. Sedangkan percakapan tu sia-sia, tak ada zikir. Cerita pasal bola, cerita pasal apa nama ni, pilihan apa nak kata siapa turun ke bawah. Tak? Cerita pasal apa lagi yang tak kena mengena dengan ibadah ni. Maka kata Nabi, jangan banyak bercakap benda yang begitu. Sebab apa? Fa inna kasratal kalami bi ghairi dzikrillah. Kerana banyak bercakap yang tidak disertakan dengan zikrullah, qaswatul qalbi, akan mengeraskan hati. Fa inna ab'adan nasi minallahi ta'ala al-qalbu qasi. Sesungguhnya orang yang paling jauh daripada Allah ialah orang yang hatinya keras. Kalau dah jauh, mana nak datang pula kasih sayang? Dah jauh. Ya, dekat tu belum tentu kasih, lagi ni jauh, lagilah tak kasih. Ya. Jadi punca je cara nak timbulkan kasih mahabbah, kasih sayang supaya boleh datang iman tadi, jauhkan maksiat dan jauhkan benda-benda yang laga-laga, yang sia-sia, yang boleh menyebabkan hati kita jadi keras, yang menyebabkan hati kita jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah 3 perkara yang diterangkan oleh junjungan sallallahu alaihi wasallam bagi pengikut-pengikutnya untuk memperoleh kemuliaan iman dan kelazatan beribadah. Seorang Islam akan tetap berada dalam ketaatan dan berada dalam keselamatan hidup bermasyarakat jika 3 perkara itu ada baginya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ya, setakat ni untuk hadis yang kedua ni. InsyaAllah kita sambung akan datang hadis yang ketiga, perjanjian tak setia. Wallahu a'lam. Sambung kita pengajian fiqh. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Kesuat 8 termasuk dalam golongan air mustakmal. Kita dah bincang dulu air ada 3 jenis. Ada 4 bahagian air, ya. Air suci pada dirinya, menyuci ke benda lain dan tidak makruh menggunakan dia. Air yang suci pada dirinya, menyuci ke benda lain tapi makruh gunakannya. Yang ketiga, air yang suci pada dirinya tapi tidak boleh menyuci ke benda lain, yang dipanggil air mustakmal. Ini kita masih membincangkan air yang ketiga, iaitu air yang mustakmal. Di mana pada pertama dulu air mustakmal, air yang telah digunakan untuk mengekak hadas. Yang kedua, air yang telah digunakan untuk menyuci najis. Kita dah bincangkan, ya, perkara yang berkaitan dia. Hari ini termasuk juga dalam golongan air mustakmal. Walaupun air ni kita tak angkat hadas, kita tak ambil wuduk, kita tak mandi wajib, kita tak basuh najis, tapi air ni seperti air mustakmal juga hukum dia.
Ya. Sedangkan asal air mustakmal tu air yang telah digunakan, guna untuk angkat hadas, hadas kecil atau hadas besar, guna untuk menyuci najis. Namun air yang kita akan bincang hari ini, walaupun dia tak digunakan untuk angkat hadas, untuk cuci najis, tapi dia dikategorikan juga sebagai air mustakmal juga. Ya. Apa dia? Iaitu air yang berubah salah satu daripada 3 sifat, iaitu baunya, rasanya dan warna. Berubahnya dengan sebab bercampur dengan cecair ataupun serbuk yang mukhalid. Dia bercampur dengan cecair seperti air sirap, air mawar, ataupun sesuatu yang mukhalid. Dia bukan cecair, dia serbuk tapi mukhalid. Seperti serbuk Milo, serbuk kopi, serbuk Nestum. Ya, bila masuk air dia larut. Mukhalid tu larut, ya. Larut dalam air. Sebati dengan air. Ataupun serbuk garam. Serbuk garam tak apa, serbuk gula. Ya. Ataupun bercampur dengan cecair atau serbuk yang mukhalid. Serbuk tu pula yang suci, ya? Air itu suci, serbuk itu suci, campur dengan air. Kemudian bila bercampur, banyak berubahnya. Daripada putih tu jadi merah macam air sirap, daripada putih jadi coklat, ya? Jadi air Milo, sehingga jadi bukan macam air, tidak dinamakan air lagi. Dia kalau kita nak tahu dia berubah banyak tak banyak, kita ambil air putih tu, kita bubuh sirap, kemudian kita tunjuk kat orang. Waktu kita bubuh tu jangan tunjuk kat dia. Dah bubuh tu tunjuk air apa? Air pipe kata dia. Itu tanda apa? Tak nampak perubahan. Wah, dah bubuh tu makna tak berubah. Buah sedikit saja sampai orang tak perasan. Tak? Tapi kalau kita bubuh tu banyak, walaupun dia tak tengok, kita tunjuk kat dia, ni air apa? Air sirap dah tu. Makna berubah tu banyak dah tu. Walaupun dia tak tahu kita bubuh, dia nampak perubahan itu. Kalau dia tengok, dia tak perasan perubahan itu, sedangkan kita bubuh, kita dah campur, maka dipanggil perubahan tu sedikit. Dia tak mengubah air itu daripada mutlak, dia tetap mutlak lah. Yang jadi mustakmal ni, sekira-kira perubahan tu banyak, sampai orang tengok, orang tahu air ni bukan air putih lagi ni, air sirap ni, air Milo ni. Faham tak? Ya. Walaupun dia tak tahu kita campur, dia boleh nampak perubahan itu. Sehingga jadi bukan macam air lagi. Dia tak panggil air sejuk dah, dia panggil air pahit, dia panggil air sirap dah. Ya. Sama ada perubahan itu nampak dilihat. Ini kita nak bincang hari ini. Nampak dilihat ataupun dirasa, dipanggil hissiyun. Perubahan hissiyun ni perubahan yang boleh dikesan dengan panca indera, dengan mata, dengan hidung. Ya, kita boleh lihat dia, boleh nampak perubahan tu. Dari putih jadi merah, jadi daripada tak bau jadi bau wangi. Itu panggil perubahan hissiyun, perubahan yang boleh dikesan. Ya. Seperti sirap, kopi, susu dan lain-lain. Ataupun berubah tadi tidak nampak, cuma pada takdir sahaja, seperti bercampur dengan air mawar yang sudah hilang baunya, ya, dan air mustakmal. Maka air ini hukumnya sama macam air mustakmal, dari segala tak sah buat bersuci dengan dia. Ya, panggil berubah ni perubahan hukmiyun ataupun takdiriyun. Ya, kita huraikan sikit.
hissiyun. Kedua perubahannya takdiriyun nama dia. Berubah hissiyun ni berubah yang boleh dilihat, seperti air campur dengan Milo. Jadi air Milo. Nampak tak air Milo ni? Nampak tak perubahan daripada air kepada air Milo? Nampak tak? Daripada putih jadi coklat. Ataupun air campur sirap, jadi air sirap. Berubah takdir ni, air campur dengan air mawar yang dah hilang sifat, yang dah hilang sifat mawar tadi. Air mawar tu kan putih tak? Ada bau tak? Wangi tak? Tapi kalau lama biar, hilang tak bau dia? Air mawar tu dia biar bertahun-tahun, wangi tak lagi? Dah tak wangi dah. Air mawar tu seperti air paip dah. Air mawar dah jadi seperti air paip. Bau dah tak ada, rasa pun dah tak ada, sebiji macam air paip, tapi dia air mawar. Bila bercampur di sini, dia jadi air mawar tak? Dia jadi air mawar tak? Jadi air mawar ke tidak? Bergantung kepada berapa banyak air mawar yang dibubuk. Kalau sikit, tak jadi air mawar dah. Kalau banyak, jadi air mawar. Tapi bagaimana nak tahu dia dah jadi air mawar sedangkan bau dah tak ada, rasa dah tak ada? Itu dipanggil takdir. Kita takdirkan dia. Takdirkan, makna takdir ni, katakan satu cawan air paip, air sejuk, air biasa campur setitik sirap, jadi air apa? Tetap air sejuk tak? Tetap jadi air, dia tak ada air sirap sebab sikit sangat tak? Secawan air campur setengah cawan sirap, jadi apa? Air sirap. Nampak sirapnya kan? Baik, kita ambil air mawar pula. Secawan air, buat kat sini. Secawan air campur setitik air mawar, jadi apa? Air lah. Ambil secawan air campur setengah cawan air mawar, jadi apa? Air mawar. Sebab banyak kan? Habis tapi tak nampak, sebab dia putih. Cara nak bagi nampak, kita andaikan yang setengah ini ialah air sirap, yang setengah ini bukan air mawar, ialah air sirap. Apa akan jadi kalau satu cawan campur dengan setengah air sirap? Kalau secawan campur dengan air sirap boleh berubah, maka begitulah hukumnya. Secawan air sejuk bercampur dengan secawan air mawar pun hukumnya berubah jadi air mawar. Cuma tak boleh lihat sebab dia dah hilang bau dan rasa, tapi dia tetap berubah. Ubah tu dipanggil takdir saja, berubah pada takdir. Sebab apabila kita diandaikan air mawar itu air sirap, baru kita nampak perubahannya. Boleh faham? Jadi perubahan tu panggil perubahan pada takdir, pada andaian. Pada hisi tak nampak. Faham? Maka air ni juga dipanggil mustakmal. Walaupun pada hisinya dia tetap putih, tapi kalau diandaikan bukan air mawar, air sirap berubah, maka air mawar itu pun dihukum telah mengubahkan air kerana dia banyak. Dengan sebab dia tak ada warna, jadi tak nampak.
Jadi nak bagi nampak balik, datang ke warna dia balik. Dia andaikan seperti air sirap. Ataupun datang ke bau balik, cari air ada bau sebanyak tu, berubah tak bau dia? Kalau boleh datang bau, dipanggil dia dah berubah. Walaupun sekarang tak nampak dikesan perubahannya, tapi pada takdirnya dia tetap dipanggil telah mengubah air. Faham? Maka air ni tak boleh buat bersuci, dipanggil mustakmal. Walaupun nampak putih macam baik, tapi sebab pada takdir dah mengubah. Yang atas boleh, sebab setitik dia kita banding dengan setitik sirap tak berubah, maka yang sini pun dia anggap tak merubah air, boleh pakai. Tapi kalau sini separuh gelas campur dengan segelas air, nak tahu berubah tak berubah, kita tengok di sini, segelas air campur dengan setengah gelas sirap, berubah. Kalau begitu di sini pun hukumnya serupa sana, dia anggap berubah. Walaupun pada pandangan hissi tak nampak perubahan, tapi pada takdir, pada hukum, dia dianggap telah berubah. Cuma berubah tu tak dapat dikesan sebab warna tak ada, bau dah hilang. Untuk dapat dikesan, kita kena takdirkan, andaikan, datangkan balik warna dia, datangkan balik rasa dia dengan sesuatu yang ada warna, sesuatu yang ada bau atau rasa. Dia andaikan kalau kita campur dengan air ada warna, berubah tak? Maka air mawar dia anggap berubah. Kalau yang satu itu sebanyak itu boleh mengubah, air mawar ni pun sebanyak itu boleh mengubah, dia cakap. Jadi perubahan itu dipanggil perubahan takdiriyun, ya, pada andaian saja. Seperti bercampur dengan air mawar yang sudah hilang baunya dan bercampur dengan air mustakmal. Air mustakmal, kita ambil wuduk, kita tak ada air, dapat segelas air mustakmal, campur dengan segelas air sejuk, berubah tak? Pada zahirnya tak berubah, sebab air mustakmal kan sama-sama putih. Habis nak tahu ubah tak ubah, takdirlah gunakan air sirap pula segelas. Kalau segelas sirap segelas campur air putih segelas, berubah tak? Tentulah berubah. Kalau begitu, air mustakmal segelas campur dengan air sejuk segelas tu, berubahlah juga pada hukumnya, walaupun pada zahirnya tak nampak berubah. Faham? Maka perubahan itu dipanggil perubahan pada takdir, pada andaian saja. Maka dia juga dianggap seperti air mustakmal, tidak boleh digunakan untuk bersuci. Itu yang orang kata bila nak ambil wuduk kan, dalam satu baldi, tiba-tiba tangan dia menitik, itu tak? Lepas ambil wuduk kan, mustakmal ni menitik tangan dia dekat dalam baldi tu. Nak hukum apa air baldi tu? Sedangkan air tadi putih kan. Kita takdir beginilah, tak nampak perubahan dia sebab air ni mustakmal sikit. Dia andaikan air sirap sebanyak tu, katakan menitik 2 titik je air mustakmal kat tangan. Kita andaikan ambil air sirap 2 titik pun dalam baldi, berubah tak? Kalau tak berubah, maka hukum air yang menitik daripada tangan kita yang mustakmal pun tak berubah lah juga. Tapi kalau masuk tu sampai satu cawan, ceruh tu tak ada terus dalam baldi tu, walaupun nampaknya tak berubah dah, air mustakmal mana ada sifat dia, maka kita andai dengan air sirap satu cawan. Kalau air sirap satu cawan boleh mengubah, air mustakmal tadi pun hukumnya seperti itulah, mengubahkan juga air, walaupun pada zahirnya tak nampak perubahan, tapi pada hukumnya dihukum telah mengubahkan air, perubahan pada andaian, pada takdir. Jadi air yang kita nak ukur dalam baldi itu, tengok sebanyak mana air itu masuk. Kalau tak ada sifat, dibandingkan dengan sesuatu yang ada sifat, supaya kita boleh lihat perubahan dia. Maka air ini hukumnya sama macam air mustakmal, dari segi tak sah dibuat bersuci dengan dia. Baik, bila mana air tadi dah bercampur dengan sesuatu
yang tak nampak dikesan tadi dipanggil berubah haisiyun, maka suatu itu juga jadilah seperti air mustakmal. Tak boleh lagi kita nak buat bersuci, nak ambil wuduk tak boleh, nak mengangkat hadas tak boleh, nak basuh najis pun tak boleh. Sebaliknya, jika bercampur dengan sesuatu benda yang suci itu sedikit, setitik aja air ya, dan berubahnya sedikit, tidak hilang nama air, seperti bercampur dengan cecair yang sama sifatnya dengan air, maka air itu masih suci lagi menyucikan yang lain. Dia campur dengan sirap setitik aja, maka tetaplah air mutlak, atau bercampur dengan air mustakmal setitik. Tak nampak perubahan, ditakdir dengan sirap setitik. Kalau tak berubah, maka air yang campur mustakmal setitik pun tak berubah juga lah. Boleh ambil uduk lagi, boleh buat bersuci lagi ya. Pada pendapat saya, kata pengarang kitab ni, air-air yang kita gunakan sekarang, yang mana telah bercampur dengan klorin, termasuk dalam golongan air ini. Kalau klorin tu banyak sampai nampak macam air susu, mustakmal air itu. Ya, tak boleh ambil direct tu. Ya, kena biar dia hening, bohlang kolah dulu, cukup 2 kolah sampai hilang putih dia. Ya, sebab air pipe itu dah berubah sifat jadi air klorin dah pula. Bukan air mutlak lagi. Sebab klorin terlalu banyak sampai bau klorin, tiga batu dah bau dah. Ya, masuk bilik mandi dah bau klorin. Mana dah berubah sifat bau kan? Bau dah berubah, warna dah berubah. Itu bukan air mutlak, itu air klorin nama dia. Ya, jadi caranya, kalau kolah tu cukupkan 2 kolah, biar dulu hilang keruh dia, biar hilang bau dia, bawa ambil uduk. Ya. Tapi kalau keruh tanah tak apa. Tanah tu dia asal dia dimaafkan sebab dia benda yang menjawir, benda yang tak boleh dielak daripada air. Ya, itu tak apa. Tanah kan keruh, tanah sungai, tanah telaga, paip tu kadang-kadang dia lalu tanah tu. Jadi keruh air itu tak apa. Keruh sebab campur tanah tak apa. Keruh tu panggil benda yang menjawir, benda yang berjiran dengan air yang tak boleh dielak. Itu dia maafkan. Ya, kita tengok keruh likat air telaga tak apa, dia tetap mutlak. Walaupun dah berubah jadi keruh. Sebab itu sesuatu yang sukar nak dia pelihara. Mana mungkin tebing telaga nak dihindar pada telaga. Melainkan kita letak palung tak boleh. Ya, yang tak ada palung tu boleh hindarkan air daripada tanah, tak boleh. Jadi berubah sebab campur tanah tu tak diambil kira oleh syarak. Kerana dia darurah. Ya, ad-darurah tubihul mahzurah. Ya, tu kaedah kita. Demikian juga suci lagi menyucikan. Air yang bercampur dengan sesuatu benda yang suci yang beku atau yang berasing dipanggil mujawir, seperti gaharu dan minyak makan dan sebagainya. Air 1 baldi termasuk minyak kelapa 1 sudu. Jadi mustakmal tak? Tak jadi. Sebab air takkan boleh bercampur dengan minyak. Kalau kita biar minyak tu kena naik ke atas. Dia tak panggil mukhalid minyak kan? Minyak tak mukhalid dengan air. Maka air itu tetap mutlak. Ya, kita biar dia hening bang minyak tu. Ya, tak apa. Sebab minyak dia bukan mukhalid. Minyak tak bercampur dengan air. Kalau minyak wangi, minyak tak bercampur wangi itu. Wangi itu kalau boleh mengubah, mustakmal juga. Air itu jadi wangi macam air mawar ni. Ya. Mustakmal lah. Tangan kita ada minyak wangi itu. Ni kita cedok kan. Kita cedok daripada kolah. Sedangkan kat tangan kita ni ada minyak. Air itu bau wangi, mustakmal tu. Tapi kalau wangi itu hanya asar, hanya kesan duduk di tapak tangan, bukan terbit daripada air, masih duduk bau kat tapak tangan tu tak apalah. Tapi kalau wangi itu dah sampai gelomok dengan air, sampai air itu jadi wangi, jadi mustakmal. Dia ada wangi hanya di tapak tangan.
panggil asar, kesan-kesan wangi yang tak boleh hilang sebab dia kuat sangat. Tapi dia taklah sampai nyebabkan air itu jadi wangi, cuma air terbit di tangan. Tak apalah. Tapi kalau sampai dia mengubah air jadi wangi, jadi mustakmal. Seperti itu juga air yang berubah sebab bercampur dengan sesuatu benda yang tak dapat dielak daripadanya, seperti tanah. Air telaga berubah jadi keruh, itu tak apa, tanah tak boleh hindar daripada tebing kelapa, tebing telaga. Lumut, kolah-kolah tu hijau naiknya. Lumut tu dah jadi bila kena matahari kan, tak ditutup, kolah tu akan jadi hijau. Itu tak dapat dielak, dia akan jadi. Itu dimaafkan, walaupun hijau air kolah tu tetap mutlak. Dan tempat ia bertakung dan mengalir, air kalau takung lama-lama dia berubah juga, atau mengalir lama kat situ, air tu berubah, itu tak apa. Dan juga berubah dengan sebab lama bertakung, itu dimaafkan semua. Yang seterusnya air yang kena najis, Allah Subhanahu wa taala. Itulah kita bincang kat datang pula. Air mutan najis. Ya. Air suci lagi kita bercampur dengan garam. Garam atau gula. Garam tak apa, jangan gula. Gula tak boleh. Garam dia seperti tanah. Garam macam air laut kan, dia bercampur. Ada dia anggap seperti campur dengan air tanah aja. Walaupun dia jadi masin. Tak apa. Jangan kapur barus, tak apa. Sebab kapur tu dia seperti belerang tepi air tu. Tapi bercampur dengan gula tak boleh. Gula benda yang asing, tebu, kita bercampur kat situ, tak boleh. Garam ni dia memang unsur, dia berada dalam air, macam air laut kan masih. Jadi kalau kita campur garam nak mandi mayat ni, sekarang nak bagi hilang bau, tu tak apa. Macam kapur barus, itu dimaafkan, boleh. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم فقهنا في الدين وارزقنا فهم النبيين والهم الملائكة المقربين وحفظ المرسلين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونسألك عملا متقبلا ونسألك رزقا واسعا حلالا طيبا. اللهم يا مبدئ يا خالق يا فتاح يا عليم، افتح علينا يا الله فتوح العارفين، يا معلم إبراهيم الحكمة علمنا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.